Okay. Okay, kita sambung lagi. Soalan nombor 5, differentiate juga. Differentiate ni kena mahir lah. Sebab portion markah differentiate tinggi juga. So, ni guna product rule Y. Bila nak guna Y, you use product rule ni sebab nampak ni. Kat sini ada X. Kat sini pun ada X. What is the relation between both X? So, X ni you anggap sebagai seketul lah ni. So, this is, kita tak boleh tambah. Kita hanya boleh darab. Tapi tak boleh darab sebenarnya. Maknanya hubungan dia darab between this and that expression. So, kita jadikan dia U kat sini X square plus 3. Kat sini kita jadikan dia V ln X square plus 3. Okay. So, kat sini bila kita derive, kita akan dapat 2X. Kat sini bila kita derive, kita akan dapat, bila derive ln dia akan dapat 1 over X square plus 3. Then you derive dalam yang bawah ni, ataupun dalam bracket tu, derive X square plus 3, you dapat 2X. Okay. So, itulah. So, then you masukkan dalam formula Y prime ataupun dy dx kita. Kalau tulis dy dx pun betul. Bila dia sebut differentiate ni dy dx lah atau Y prime. U kita dah dapat X square plus 3 U dv dx 2X over X square plus 3 plus V ln X square plus 3 du dx 2X. So, kat sini you kena simplify lah. Nampak ni boleh simplify. X square plus 3, X square plus 3, you dapat 2X sahaja. Plus ln X square plus 3 times 2X. Okay, yang ni pun you boleh simplify lagi. Okay, macam mana nak simplify? Nampak ni benda yang sama. Benda dia sama ni. Sama. Kat sini sama dengan yang ni. So, kalau kita keluarkan 2X, factorizekan. So, 2X dah keluar, 1 lah factorize. Macam you keluarkan X tambah 3XY. So, kalau kita keluarkan X, kat sini 1. Kat sini 3Y. So, samalah. Sini 1, kat sini akan ada ln X square plus 3. Okay, so ni paling simplest form lah. Okay. So, kalau kita nak dapat markah situ, dia bagi markah kat you kat situ. Kalau you berjaya guna apa nama? Kat sini you ni satu markah, you letak dalam formula satu markah. Okay. Then you simplify semua ni satu markah lah kat sini. So, yang ni tak wajib buat. Okay lah tu. Okay. So, next soalan ni. Okay, hence. Okay, bila sebut hence, you kena alert that dia menggunakan maklumat daripada atas. Hence. Okay. So, bila disebut hence, kita tengok balik yang kita dah derive sini. Tengok yang original ni ke, tengok yang sini ke, tak apa. Okay. So, bila kita integrate ni, dia nak integration ni. So, you kena recall. This is integration. So, maknanya kalau kita integrate this, yang saya buat ni, integrate this part. Okay. So, maknanya kalau saya integrate 2X tambah dengan 2X ln X square plus 3 dx. Kalau saya integrate benda ni, saya akan dapat balik yang before I derive. Okay. Ln X square plus 3. Okay. So, itu yang you kena sedar. Okay. Then, you tengok sini. Okay. Bila tambah, kita boleh pecah. Integrate, memang dia pecah. Untuk tambah, dia boleh partial kan, pecahkan. So, 2X ln X square plus 3 dx. So, yang ni tak ada berubah. Okay. So, you nampak sini. Okay, tengok pattern ni. Ni ada ln X dengan X. So, kat sebelah sini tak efek apa-apa. So, tak efek apa-apa. Maknanya kat sebelah sini, kita akan jadikan dia bila integrate ni akan dapat lah. Akan dapat automatic lah.
So integration yang ni akan dapat 2x square plus 2. You abaikan dulu C tu. Abaikan for the moment. Okay, tambah dengan. Okay, sekarang yang dia nak x ln x. Kita ada 2. Kita keluarkanlah 2. X ln x square plus 3 dx. Okay. Saya tak tulis dulu bahagian ni. So, yang ni kita bawa pergi sana. So, jadi x square plus 3 ln x square plus 3 minus x square. Yang ni jadi minus x square. Okay. So, dapat benda ni. Ni nampak. Ni darab. Hubungan dia darab dengan ni. So, therefore, integrate x ln x square plus 3 dx. You akan dapat x square plus 3 ln x square plus 3 minus x square over dengan 2. Okay. So, you follow je macam tu. So, dapatlah 2 markah. So, kat mana yang menyebabkan you akan dapat markah? Okay. You akan dapat markah bila you tulis yang ni dulu. Okay. Ni satu markah ni. Ini satu markah. Bila you guna balik benda yang dia bagi. Okay. Okay, itu satu markah. Guna balik benda yang you faham kat atas. Then lepas tu, jawapan akhir satu markah. Settle. 2 markah saja. Yang penting guna dulu maklumat yang you dah tahu tadi. Okay. That's soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 6 ni adalah soalan linear law. Okay, so linear law. Saya kemudiankan ke linear law ni. Okay. Saya kemudiankan linear law. Saya buat soalan yang calculation dulu. Tengok kat sini. Okay, soalan nombor 7 ni adalah soalan permutation and combination. So, kat sini there are no restriction. So, baca dulu. Ada 5 digit code to be chosen. So, ada 5 digit code to be chosen daripada nombor ni. Ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nombor. Each digit may be used only once. Okay. And find the 5 different code that may be choose if there is no restriction. So, kita nak susun je. So, ada 9P5. Okay. So, itu je. Tak ada restriction. 9P5. Settle. Okay. Dah. Situ. Okay. Soalan nombor 2. Okay. Tapi jangan tinggal jawapan macam tu. So, jawapan dia 15120. Okay. Soalan nombor 2. Dia kata the code is divisible by 5. So, for the code divisible by 5, dia kena end dengan 5. So, you kena tahulah. Yang tu konsep lah. So, dia mesti end dengan number 5. So, number 5 mesti wajib duduk kat sini. Full stop. So, yang lain je yang boleh ni. So, daripada 9, kita ada 8. 8P4. Yang ni bukan darab dengan 5. Ni darab dengan 1 lah. Sebab 5 ni satu choice je. So, jawapan akhir dia 8P4. So, 8P4. You akan dapat 1680. Okay, now syarat dia. The code is even and greater. So, ada 2 syarat ni. Even number and greater by 70,000. So, untuk dia jadi greater than 70,000. Okay. You boleh pilih. You nak tetapkan greater dulu ke even dulu, tak kisah. Okay. So, contoh kalau saya tetapkan dia greater than 70,000. Nombor kat depan ni mesti 7 or number 8 or number 9. Betul? Okay. So, tu satu step pertama. Step kedua, dia kata even number. So, bila even number, okay, either it will be 2, 4, 6 or 8. So, kat sini boleh 2, 4, 6 or 8. Kat sini 2, 4, 6 sahaja. Yang kat sini 2, 4, 6 and 8. Yang ni sama, nampak? Pattern dia sama. Okay, so therefore,
untuk keadaan pertama dengan keadaan ketiga, sebab dia sama. Sama tu maksudnya kita dah tetapkan satu nombor kat depan. So ada dua choice. Okay. So ada dua choice which is 7 or 9. So kita letak 2 lah. 2 times. Okay. So then kat belakang ni kita boleh choose satu je. We can only choose one. So dapat 1. You boleh tulis C atau P sebab sama je. Sebab we choose 1 dengan we nak susun 1 tetap 1. Okay, so dia tak efek. Susun dengan pilih satu tetap tak efek sebab dia susun dengan pilih satu. Macam mana nak susun kalau satu benda memang macam tu juga. So dia tak efek. So 4P1 or 4C1 is tak efek. Okay, so kemudian you dah ambil. Ingat you bukan ambil 2 ni. You just ambil 2 ni sebabkan either 7 or ni. Okay, if saya boleh padam, saya juga boleh tulis dia sebagai if 2P1. Ada 2 choice tapi kita pilih satu je. Okay, so macam ni ada 4 choice, pilih satu je. So kita dah ada 1, 2 nombor kita dah ambil. So tinggal lagi daripada 9 nombor, 7 nombor. Kita nak isi 3 tempat. Okay. So therefore kita akan dapat 2 times 4 times 7 P3. 7 P3 is 210, which is 2 times 4 times 210 is 1680. So this is untuk keadaan 7 dengan 9 sebab tu 2 kat depan. Okay, untuk keadaan 8 pula. So kat 8 memang satu je lah kat depan. Okay, kat belakang ni ada 3 choice, 3P1. Kat tengah ni you dah ambil satu depan, satu isi belakang, tinggal lagi nombor dia tinggal 7 juga. Okay, tapi P3. 7P3. So 7P3 times by 3. So dapat 630. So ni nak darab ke apa? Tambah. Kenapa tambah? Because it's either this way or this way. Or, the word is or. So plus 1680. So you dapat 2310. Okay. So you dapat 2310 for that. Okay, now markah dia kat mana? Markah dia bila dia nampak lah you punya working ni kat sini satu markah dan jawapan akhir satu markah. Kat sini pun nampak ada markah lagi. Okay, so soalan permutation combination ni you boleh score lah sebenarnya kalau you faham betul. Okay, now look at number B. B dia bagi apa? B ni dia bagi dia bagi apa? B. Okay, dia bagi a team of 6 people is to be chosen from 8 men and 6 women. Find the number of different teams that may be chosen if there is no restriction. So ni cerita lain pula. Ada 8 lelaki, 6 perempuan. Dia nak buat 6 orang je satu team. Tapi tak ada restriction. So total up je lah. So 14. C choose. C 6. Okay. So kita akan dapat 3003. Okay. Number 2. There is no woman in the team. So no woman tak ada masalah lah. Ambil je lah terus. 8C6. No woman kan. Apa? No woman. 8C6. So dapat 28. Okay. So dah settle situ. There is a husband and wife who must not be separated. Ada pula sepasang suami isteri. A husband and wife. So maknanya sepasang je lah. Okay. So
Bila ada sepasang suami isteri, maknanya yang mesti dipilih. So, daripada 6 ni, 2 tempat dah dipenuhi oleh dah diisi oleh suami isteri tu. So, tinggal 4 tempat je lagi lah. Tapi dia tak kata pula bilangan lelaki perempuan ke apa. So, kita nak choose daripada mana? Kita choose daripada 14 semua sekali, tapi dah tolak. Sorry, salah pula saya ni. Okay, kita dah tadi ada 4 je lah. Kita nak choose bukan 6 lagi, nak choose 4 je. Tapi daripada berapa orang? Daripada 14 ni dah tolak 2 orang tadi, tinggal 12. So, yang husband and wife tu tak payah includekan sebab memang dia automatic masuk. So, 12 C4. So, dapat 495. Okay. Okay. Tu satu. Okay. Ni kalau dia termasuk bila kita add lelaki dan perempuan tu. Okay. Suami isteri tu masuk. Dia tak kata pula suami isteri tu mesti masuk. Dia kata not be separate. Kalau suami tak masuk, tak terpilih, isteri dia pun tak terpilih. So, maknanya another one, 12. Yang ni, if selected, if husband and wife selected. Ni if not selected lah. Siapa yang tak select tu? Husband and wife tu. So, 12 C6 4 4 9 2 4. So, kita punya ni akan jadi plus 4 9 5 1 4 1 9 1 4 1 9. Okay, settle. Okay. So, markah dia kat sini satu markah, sini satu markah, jawapan akhir satu markah, 3 markah. So, itu. Okay, kita stop dulu video.